Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Masa menunjukkan pukul 8.30 pagi. Hari ini 5 Jun 2020, hari Jumaat. Dan sekarang kita masih lagi berada dalam fasa cuti Hari Raya Aidilfitri. So, hari ini kita akan fokus kepada chapter 6, Food Technology and Production. Ini chapter baru lepas kita baru habis chapter 5 dan sebelum ni kita baru habis peperiksaan pertengahan tahun secara online. So diharap walaupun kita dah lama tidak minta kelas ni, harap kamu fokus sebab kita kena habiskan syllabus supaya nanti mudah untuk bila kita balik sekolah lagi, insyaAllah tak lama lagi kita boleh fokus kepada latihan pengukuhan sebab sekarang ni saya sukar untuk buat latihan pengukuhan dengan kamu sebab sekarang kita fasa PKP kan. Okey. So kita teruskan. Okey. So dalam chapter ni ada 4 subtopik. So kita cuba habiskan untuk hari ini dalam masa 1 jam 30 minit ni untuk methods and substances used in food technology. So sekarang ni kita akan belajar food technology Okey. Okey, macam mana kamu dapatkan makanan kamu untuk PKP ni? Macam mana kamu dapatkan makanan kamu? Tiba-tiba magic dah ada kat rumah ke makanan tu? Okey, kamu beli kat kedai, kamu beli kat mall, kamu call online kan? Grab. Okey. Dia magic ke tiba-tiba kamu datang ke mall tu, tiba dah ada makanan. Ambil je. So macam mana makanan tu boleh sampai kat shopping mall tu? Okey, mestilah datang daripada ladang kan. Tapi kalau datang dari ladang pun bukannya macam kalau seekor lembu, tiba-tiba dia bawa lembu tu yang hidup-hidup datang ke shopping mall kan, betul tak? Tak adalah pergi kat pasar tiba-tiba dah ada lembu seketul-ketul macam tu, tak kan? Ataupun dekat shopping mall tu ada dah macam ada pokok ke, ada kebun kat shopping mall, tak ada kan? Okay. So untuk sebelum dia sampai kepada shopping mall tu, dia kena buat sesuatu dulu. Dia kena buat sesuatu dulu. Dan kerana makanan tu senang apa? Kenapa dia kena buat sesuatu dulu? Makan lembu kena naik kereta. Dia naik. Apa yang dia kena buat dulu? Okay, dia kena tahan lama. So kita kena awet dia, betul? So tapi tak semua makanan kita boleh macam awet dia kan. So hari ni kita akan belajar macam mana nak bagi makanan yang kita beli dekat shopping mall tu tahan lama dan pengguna berminat untuk membeli makanan yang dijual oleh peladang-peladang ataupun penjual Okay. So kita tengok ayat yang pertama. Food processing is carried out to change raw food into another type of food that is consumable and can be kept longer. So kita kena proses food tu supaya kita boleh tukarkan makanan yang mentah tu kepada jenis makanan lain supaya kita boleh makan dan boleh disimpan lebih lama.
Okay. For example, okay, canned food, okay, makanan bertin, pasteurized fresh milk and salted fish. Okay, so contohnya kalau canned food ni, boleh tak beritahu saya contoh-contoh canned food? Sardine. Kau ingat semua, asal semua orang fikir sardine je kalau canned food ni? Ada banyak lagi. Kari ayam, tuna, koktel. Baked beans, air buah, lychee. Kamu pernah tak tengok cerita zombie? Pernah tak tengok cerita zombie? Kalau cerita zombie tu apa yang dia cari? Kalau dia nak cari buat makanan, dia nak makan. Dia cari makanan betin tu tak? Dia pergi kat rumah-rumah, dia selongkar dapur dia cari makanan tin. Sebab dia tahan lama, dia boleh bertahun-tahun tahan. Walaupun dalam keadaan suhu bilik. Okay, lepas tu pasteurized fresh milk. Okay, pasteurized fresh milk and salted fish yang dinilai ikan masin. Okay, saya teruskan. Okay, so the aim of food processing include, okay, ada 4 tujuan kita proses makanan. Okay, the first is to kill microorganisms such as bacteria and fungi in food. It's be done to prevent food poisoning. Okay, apa berita terkini pasteurized dalam Malay dipasturkan lah. Itu je saya kata. Pemasturan dipasturkan. Nanti kita akan belajar pasteurize ni. Okay. Apa berita yang terkini yang tentang masalah food poisoning ni? Siapa pernah dengar? Yes. Saya tak pernah dengar puding buih ni sampai berita tu. Ada satu kematian kan? Satu kematian yang melibatkan puding buih tu. Ada ramai yang makan masuk hospital. Dia masuk hospital. Dan dia jual kaedah jual beli ni kaedah secara online kan. Saya dia order online, lepas tu dia dapat puding buih tu. Tapi bila saya tengok dalam saya google lah cara kaedah pembikinan puding buih ni. Saya tengok tak adalah susah sampai nak kena order online tu tak? Macam senang je nak buat. Siapa pernah buat puding buih ni? Dia orang Terengganu ke? Balas apa? Oh, tak semestinya guna telur pun. Guna apa Nisa? Kalau tak guna telur? Oh, ada instant juga. Oh, okay. So, kalau kita tak bunuh microorganisms, okay, so nanti bolehlah menyebabkan food poisoning ni. So, kita nak elakkan benda tu lah. So, next, to make food last longer. This is because microorganisms are destroyed and food enzymes are not active. Okay, sebab kita dah bunuh microorganism tadi, lepas tu dia boleh menyebabkan tahan lama. Food enzymes are not active ni maksudnya dalam food tu dah, dia punya chemical dia dah berubah menyebabkan dia lebih tahan lama. Okay, air ni Sofia, tapi telur kan boleh expired kalau lama-lama dia boleh busuk boleh rosak. So tak boleh simpan lama. Sebab tu kalau boleh kalau saya letak dalam peti ais. Tapi kaedah kamu membersihkan telur tu penting juga. Sebab kulit telur tu dia ada bakteria, dia ada kuman. So sebelum nak masak tu kena bersihkan betul-betul lah. Takut bila kamu pecahkan telur tu kuman dekat luar kulit telur tu yang masuk dalam makanan. Tu masalah. Okay, C, to make digestion of food easier. So kita kadang kita proses untuk memudahkan makanan tu kita makan.
Lagi mudah untuk dimakan oleh kita ya. Okay. D, to make food tastier, more nutritious and attractive. Yang D ni tujuan dia untuk khas menarik perhatian consumer, menarik perhatian pelanggan. Okay, so kita tengok dari luar nampak macam sedap je kan. Okay. Lepas tu dia tertarik, warna dia menarik. Lepas tu dia nak tambah nutrisi. Food additives such as minerals, vitamins, flavoring and coloring are added. Okay. If food is not processed quickly, microorganisms and enzymatic reaction in food will cause the food to change in taste, color and texture. Okay. So kalau tak proses betul-betul, nanti kita makanan tu akan mengandungi mikroorganism dan kita kalau makan pun boleh food poisoning. Dan food pun tak tahan lama. Okay. So soalan. Why are foods processed? 1, so that food tastes better. 2, kill microorganisms. 3, so that food can be easily digested. 4, increase the nutritional value of food. So apa jawapan dia? Dekat chat. Okay. Semua yang menjawab ni sebulat suara menyatakan jawapan dia adalah D, kecuali Mai. Semua 1, 2, 3, 4 saja tujuan dia Mai. Okay. Dia nak rasa sedap, nak bunuh bakteria, senang dicernakan dan mengandungi nilai value increase the nutritional value of food. Okay. Okay, sekarang kita nak masuk kepada chemical substances used in food processing. Okay. Food manufacturers use all kinds of chemical substances ataupun food additive, bahan tambah makanan when processing food. Kita tambah banyak benda dalam makanan. So, chemical substances are added in food to preserve food, improve food texture, make food tastier, enrich food with vitamins and minerals. Okay, so tujuan kita tambahkan bahan-bahan kimia ke dalam makanan adalah untuk menyebabkan makanan tahan lama, untuk bagi tekstur dia diperbaiki, makanan lebih sedap dan menambahkan nutrition dengan vitamins dan minerals. Okey. Yang ni bahan tambah makanan ni kamu kena ingat Ini nama ni. Kalau tengok benzoic acid kamu kena tahu dia preservative. Sodium benzoate, tartrazine, sulfur dioxide, boric acid. Ini adalah preservative. Preservative adalah bahan awet untuk preservekan untuk bahan awet. So to delay food from getting spoiled and prevent the growth of microorganisms. So all these chemical substances are added to food to make sure the food are not easily spoiled. Spoil tu rosak. Okay, example food yang kita addedkan dengan preservative are food juice, sausage and canned food. So kalau kamu ada nanti lepas kelas ni tolong tengok dalam kabinet dapur kamu cari canned food ataupun tengok dalam peti ais kamu tengok fruit juice ataupun sausage. Cuba cari ada tak chemical substance ni. Nanti lepas kelas kita makan ada tak chemical substance ni ataupun tengok bahan-bahan dia. Ada tak bahan-bahan ni? So, kamu boleh tengok bahan ni. Oh, rupanya ini adalah preservative. Okay, next adalah chemical substance dia coloring. Contoh coloring adalah yellow methionine dengan caramel. Okay, caramel tu kalau tak ada caramel, dia akan warna macam tak berwarna lah. Caramel ni kan dia warna brown kan. Tapi caramel boleh juga untuk flavoring juga. Boleh flavoring juga.
Ini kena hafal. Memang kena hafal. Kamu kena tengok nama ni dan kamu tahu dia adalah jenis apa makanan tu. Food additive apa. So colouring ni tujuan dia untuk to add food, to add colour to food, making it even more attractive. Okay, for examples, noodles. Okay, kalau cakap dia pewarna, mungkin noodles tu tak bermaya saja, kita pun tak berminat nak makan dia. Okay. Lepas tu soft drinks. Contoh soft drinks dia, contohnya Fanta kan. Kalau kamu minum tu, mulut kamu, lidah kamu tu bertukar warna kan. Colour hijau, ada colour merah, ada kan. Kat kek pun ada colouring juga. Okay, next adalah bleach. Contoh bleach adalah chlorine dengan benzoyl peroxide. Tujuan dia kita bleach ni to remove the natural colour of food, giving it a clean and pure look. Okay, for example, bihun dengan wheat flour. Okay, so kalau kita tengok flour, ada yang putih, betul-betul putih melepak cantik kan. Kenapa kita kena bleachkan tepung ni supaya nampak putih? Kenapa? Nampak suci. Okay, betul? Supaya nampak dia bersih. Tujuan dia, Mai kata tu nampak sedap. Tujuan dia supaya dia tak tarik pelanggan. Pelanggan kata, wah, tepung ni bersih lah. Sebab dia warna putih, cantik kan. Tak beli. Padahal sedangkan dia dah letak bahan tambah bleach. Okay, sebab tu orang kadang-kadang dia tak nak beli yang tepung berwarna putih tu. Dia beli yang warna macam pudar-pudar sikit. Bahaya. Kalau banyak sangat, bahaya lah. Yang kuning-kuning sikit. Dia bukan warna colour lain. Maksudnya dia tidak meletakkan bleach lah dekat flour tu. Dekat tepung tu. So, itu macam lebih natural atau organik lah. Okay, boleh tak siapa-siapa bagi saya jawapan kaedah pembikinan tepung. Siapa tahu macam mana tepung ni bukan diproses. Macam mana dia buat tepung tu? Siapa tahu? Okay, gandum. Okay, macam mana kaedah dia? Tepung ni ada banyak. Ada gandum, ada kentang, ada padi, beras kan? Okay, betul. Hasyah kata. Wheat tu dia digrindkan, lepas tu jadi tepung betul. Dia akan gelek dia kan, pakai batu Dia akan letak antara dua batu, dia akan gelek, pusing, sampailah dia jadi serbuk. Itulah kaedah. Kaedah nak buat tepung. Kalau beras ke semua kaedah cara nak buat tepung semua sama Okay, dan hasil dia bukannya warna pure white. So bagi dia betul-betul warna putih, kita letak bleach bleaching agent. Okay, next kita teruskan. Betul. Kita teruskan flavoring. Contoh flavoring adalah ester dengan MSG. Kamu nampak kan dekat dalam paket makanan biasanya ada MSG. Kalau contohnya ke kentang kan. Chips kentang MSG. Lepas tu dalam Maggi segera kan, dalam mi segera ada MSG. Isu elok tak elok tu isu ada banyak pendapat lah, kajian. Okay, ada banyak kajian. Tapi macam tujuan MSG tu untuk apa? Siapa boleh beritahu saya? Apa tujuan MSG? Memang untuk flavoring. Tapi flavor apa yang ada? Dia memberikan flavor apa MSG ni? Masin, bukan masin. Ajinomoto ada MSG. Bukan manis. Bukan masin manis, bukan. Dia ada satu lagi perasa yang bukan yang dalam lidah kita. Bukan dalam lidah kita. Yang bukan yang perasa yang tu. Siapa tahu Kak? Dia ada satu perkataan dalam bahasa Jepun. Start dengan huruf U.
Oishi. Oishi tu sedap. Okey, jawapannya adalah rasa umami. Betul. Mana betul rasa umami Okey, so kita nak bila ada rasa umami tu baru kita rasa makanan tu sedap. Okey, tak apa. Okey. So tujuan kita tambah chemical substance flavoring ni untuk to add taste and fragrance to the food. So untuk tambahkan rasa dan bagi bau dia sedap lah. So for example, flavoring ni ice cream, soft drink, instant noodles, ada banyak lagi Okay, next adalah stabilizer. Stabilizer ni adalah penstabil Okay. Contoh penstabil adalah kentang pula. Starch, gelatin, agar. So starch ni kanji So to emulsify two types of liquids that do not mix. Okay, contohnya ice cream Contohnya ice cream. Dalam ice cream dia ada minyak dan air. Okay, apa jadi kalau minyak dalam air dicampurkan? Siapa boleh beritahu? Bila kita tambahkan minyak dalam air, dia jadi macam mana? Apa yang berlaku? Apa yang kita nampak? Dia terpisah. Kita nampak ada dua lapisan minyak dia kat atas kan? Okey. Tapi dalam ice cream dia tak ada macam tu kan? So sebab kita dah masukkan penstabil ataupun stabilizer ni supaya minyak dan air tu bercampur. Tapi kalau ice cream tu rosak lama-lama apa jadi? Dia macam ada split kan? Dia berbuih, lepas tu dia macam split. Ada dua lapisan untuk ice cream tu. Sebab dia punya minyak dan air tu terpisah bila dah rosak. Kan? Bila dah lama-lama ice cream tu ada susu Okay, so first stabilizer ni untuk to emulsify two types of liquids that do not mix. Satu lagi to prevent certain substance from precipitating. Okay, ini adalah contoh lain juga. Contohnya kalau kamu masak, makanan kamu tu terlalu berkuah. So kita terlalu cair. So macam mana kita nak pekatkan dia? Biasanya kamu tambah apa? Yang pandai masak ni. Dia macam kuah sangat. Terlampau cair lah. Kita nak bagi dia macam likat sikit. Kamu tambah apa? Betul, kita akan tambah tepung, betul tak? So bila kita tambah tepung, so kita akan nampak dia macam lebih likat, lebih glossy semua kan? Itu adalah penstabil. Tujuannya nak bagi dia stabil. So contoh makanan yang diletak stabilizer adalah ice cream, soft drink dengan chili sauce. Okay, sweetener. Okay, sweetener. Contohnya saccharin, aspartame, xylitol dengan sorbitol. Okay. So ini adalah bukan gula tapi dia memberi rasa manis. Dia bukan glukos. Tapi dia memberi rasa manis dekat lidah kita. So to sweeten food or to replace sugar in food. So contohnya kalau orang diabetik, dia tak boleh makan glukos, dia boleh makan benda ni lah. Nanti kita akan belajar kalau kita terlebih makan food additive, what happen to us nanti kita akan belajar. Tapi kita belajar dulu apa bahan kimia. Yang gula tebu tu glukos atau gula bukan yang ni. Yang ni bahan kimia tau. Ni bahan kimia. Okay. So for example yang dalam canned fruits dengan dry fruits, dia ada sweetener ni. Ini bukan pemanis asli, ini pemanis tipu, pemanis palsu. Okay. So next adalah antioxidant. So antioxidant ni contohnya ascorbic acid dengan citric acid. Siapa tahu nama lain selain ascorbic acid ni? Siapa tahu nama lain ascorbic acid? Apa nama lain dia? Nama macam scientific sangat kan? Kalau tak tahu cakap tak tahu.
Apa nama lain ascorbic acid? Okey. Ini tak tahu. Okey, lain semua tahu. Semua. Okey. Zul tahu. Okey, apa dia? Warna ni duk tunjuk orang. Betul! Nama lain daripada ascorbic acid adalah vitamin C. Yeay! Okay. So ascorbic acid ni ataupun amalan tujuan dia adalah untuk nak elakkan food tu rosak, to delay fat oxidation in food, okay, to prevent oily food from getting rancid. Kalau kau biar lama-lama makanan tu macam rasa pelik kan. Okay, so tu sebab oily food tu jadi rancid, jadi tengik. Okay, selain daripada ascorbic acid adalah citric acid. Citric acid ni apa benda? Vitamin E seketika je. Okey, ini adalah asid yang dalam buah-buahan citrus. Contoh buah-buahan citrus macam Aini cakap dalam buah orange, okey, dalam lime, lemon, apa-apa yang citric, dia ada citric acid citrus. Buah-buahan citrus. Okey. So, contoh makanan yang kita letakkan antioksidan adalah cooking oil, biscuit and butter. Nanti tolong tengok dekat dapur nanti minyak masak kamu. Ada tak antioksidan ni? Ataupun biskut ataupun butter. Tengok ada tak antioksidan ni? Ascorbic acid ataupun citric acid Okay, emulsifier ni dia macam penstabil tadi kan, stabilizer. Okay, to stabilize a mixture of oil and water. Okay, so contohnya lecithin ataupun monoglyceride fatty acid. So emulsifier ni di dalam aiskrim dengan coklat. Saya selalu macam kategorikan emulsifier ni dengan stabilizer ni dalam benda yang sama. Sebab tujuan dia memang nak bagi stabilizekan makanan tu. Okay. So kita tengok. Okay. Saya pun kadang-kadang saya masukkan je. Kasut apa? Dalam kasut. Oh, dalam kasut apa? Yang benda biji-biji tu kan? Oh, itu nak bagi kering. Mana boleh bagi makan ni? Ni food additive ni yang kita boleh makan tau. Semua yang kita tambah dalam makanan ni yang kita masuk dalam badan kita. Kau makan ke benda dalam kasut tu? jangan. Aduh, kau ni masalah tu. Okay. Jangan. Okay, saya tengok nombor 3 ni. What chemical substances need to be added to prevent microorganism grow in food? Mai jangan bagi idea dekat kawan-kawan. Kalau dia dalam kasut, biar je dalam kasut. Okay, semua jawab B So preservative is added to prevent microorganism growth in food. Okay, very good Semua betul. Dapat jawab dengan baik. Okay, next. Which of the following chemicals has been correctly matched with its function in food processing industry? A. Emulsifier allows water and oil to mix smoothly. Antioxidant removes unwanted foods and colors from food. Preservative improve the appearance of food. Bleach make food taste better. Okay, kita baru belajar tadi. Jawapan dia adalah A Okay, kenapa B salah? Apa tujuan antioksidan? Okay, nak bagi tahan lama, nak elakkan minyak daripada tengik. To prevent oil from rancid kan. Okay, preservative tadi kita baru belajar. Okay, to kill microorganisms. I can make sure food last longer. Okay, very good. Okay, bleach. Apa tujuan bleach? Nak bagi food white.
Okay, very good. They make them look pure kan? Nak buang warna. Nak bagi nampak suci kan? Okay. Okay, sekarang ni kita nak belajar pasal nak tarik pelanggan. Kita bleach tu nak tarik pelanggan lah. Sekarang ni kita nak belajar macam mana nak proses. Tadi tu food additive. Tadi kita tambahkan bahan kimia. Sekarang ni kita nak belajar macam mana nak proses and pack food. Okay, technology in food processing. Food technology is used to process and pack food. Okay, so kita belajar dulu yang pertama adalah canning ataupun pengentinan. Pengentinan, macam mana ditinkan. So, contoh makanan yang kita tinkan ataupun canning adalah fish, fruits and meat. So, the advantages are kills bacteria, destroys enzyme that spoil the food, removes oxygen that causes oxidation of food. Okay, bila dia food ni teroksida, dia akan merosakkan makanan. Tapi masalahnya bila kita buat kaedah pengentinan ni, rasa dia akan bertukar tau. Dan destroy food nutrients. Okay, kalau kita perasan, kalau kamu makan ikan yang macam kita goreng kan, kita makan yang kita beli kat pasar, yang ikan yang kita siang sendiri tu, kita goreng ataupun kita masak steam ke, kamu makan tak dia punya tulang dia tu? Kamu makan tak? Kamu makan tak tulang dia? Kamu makan ikan kan? Kamu makan steam ke, kamu makan gulai ke, goreng ke, kamu tak makan kan? Tapi kalau sardin dalam tin tu, sardin dalam tin tu, dia ikan biasa juga, tapi kita boleh makan. Kenapa kita boleh makan? Sebab dia dah jadi lembut, betul. Sebab dia dah proses makanan tu sampai dia boleh jadi lembut. Siapa pernah makan kari ayam dalam tin? Ada tak orang pernah try makan? Kamu tengok dia punya tulang dia rapuh, betul tak? Selalu lembut. Sebab dia dah proses. Mai dia tak adalah sesedap. Sebab tu dia tak sedap macam kita masak lah. Sebab dia menukar rasa food tu. Bagi saya, bukan taste saya lah. Hasha suka kot. Okay. So, macam mana kaedah pengentinan ni? Okay. Dengar ni Kamu tengok dia punya suhu dia penting betul lah ini. Masa kita camping tu sedap je. Saya beli dulu sebab saya pergi overseas nak pergi makan halal susah kan. So saya ambil je makanan tin tu untuk senang nak lapar makan je terus. Okay. So macam mana kaedah pengentinan ni? Okay. Before the can is sealed, food is boiled at 115 degrees Celsius under high pressure to sterilize the food and eliminate all the air in it. Okay, dia kena suhu dia sangat tinggi, 115 darjah Celsius. Supaya nak bunuh ni lah, kills microorganisms tu. Dalam masa sama, kita nak keluarkan udara. So, bila kita panas tu, masa panas-panas tu, terus tutup. Nanti, udara tu akan senang keluar. Okay. So, dikeluarkan dua benda. Dia bunuh microorganism dan dia keluarkan oksigen. Okay. Okay. Buku tu buku teks Farisha? Buku rujukan. So, kita ambil dalam suhu 119, 120 boleh? 120, 125, 122. So, ambil 120 lah untuk selamat. Boleh? Okay. Sebab ini pun buku rujukan juga. So, dalam suhu yang tinggi. Yang penting, suhu dia tinggi lebih pada 100. Dan dia punya pressure pun kena high juga. High temperature, high pressure. Okay. Amizah ambil tau. 116 sampai 121. Okay. Next, pasteurization. Ini siapa? Aini tanya tadi Okay. So, pasteurization ni, dia punya suhu dia tak setinggi 119
Di suhu dia rendah je. Nanti kita akan belajar ada dua kaedah pasteurization, tapi kita tengok dulu apa makanan yang melibatkan pasteurization. Yang pertama adalah milk, yang kedua adalah fruit juice. Okay, susu dan jus buah. So advantages dia, does not spoil the taste and smell of liquid, does not destroy the food nutrients. So tujuan kita buat pasteurization ni supaya food nutrients ni kekal dalam minuman atau makanan tersebut. Dalam masa sama, dia punya rasa dan bau dia tidak berubah ataupun tidak merosakkan. Okay, disadvantages dia, masalahnya spores of bacteria ni, spora dia tidak boleh dimusnahkan, are not destroyed. Okay, lepas tu food does not last long sebab dia tak bunuh bakteria spores ni. Lepas tu sentiasa kena letak dalam refrigerator. Food needs to be kept in refrigerator. Okay, siapa pun kat sini, dekat kelas ni yang selalu tengok cerita Korea, 3 meals lah. 3 meals. Yang dia, alah, saya tak ingat lah nama dia dulu, saya tengok. Dia masak dekat luar kan, ingat tak? Dia masak kat luar, dia masak 3, kat TVN tak ingat lah. TVN kan. Okay. Dekat village tu, betul-betul. Dia macam setiap minggu dia datang ke village tu, dia nak masak. Okay, satu adalah dia akan pergi cari kambing dan dia akan perah susu kambing, betul tak? Siapa yang pernah cerita tu? Lepas tu, dalam cerita tu juga dia tunjukkan kaedah cara dia pasturkan susu tu lah. So ada dua kaedah pempasturan. Okay, ada dua kaedah pempasturan. Okay. Heat is used to kill microorganism in liquid without boiling it. Maksudnya dia tak sampai suhu takat didih kita panaskan. Okay, so ada dua kaedah. Yang pertama, kita panaskan food tu dalam 63 darjah Celsius. Okay, for 30 minutes. Dia buat secara kaedah water bath water bath. Contohnya, ni susu. Kamu anggap ni susu lah. Ni susu. Lepas tu dia letakkan dalam water bath. Ni saya letak. Okay, dia letakkan dalam water bath. Okay, dia letakkan water bath macam ni. Okay. So dia, ini kalau susu lah yang dalam kita TVN lah. Okay. Ini susu kambing tu. So yang ni suhu dia 63 darjah Celsius. Okay. Tapi selama 30 minit. Dia dapat macam ni. Okay. So dia ambil yang susu yang baru perah tu, dia masukkan dalam water bath. Okay, water bath ni pula suhu dia sentiasa 63 degree Celsius. Tapi secara industrinya susu tu ni dalam kilang dia dipanaskan, susu ataupun jus buah tu dia dipanaskan 72 darjah Celsius selama 15 saat. Tadi 63 darjah Celsius untuk 30 minit. Tapi untuk 15 saat dia buat 72 darjah Celsius, tapi kena terus masuk peti ais terus. Terus kena sejukkan. Dia sekejap kan. Okay. So suhu dan masa ni penting kamu kena ingatkan. Suhu dan masa ni penting. So kalau nak bagi, sebab kita secara macam dalam rumah je, kita tak boleh macam 15 saat ni kan. So kita boleh 63 darjah Celsius, kita biarkan selama 30 minit, lepas tu terus masuk dalam peti ais. Ataupun 72 darjah Celsius selama 15 saat, terus masuk peti ais. Okay. Faham pasteurization ni? Tak, dia punya microorganism mati. Tapi apa yang tak mati? Bukan, bakteria mati juga. Microorganism kan bakteria tu. Dia punya spora dia. Dia punya spora dia.
Spore dia tak mati. Okay, spore ni kalau lama-lama dia akan jadi balik mikroorganism kan. Sebab tu dia mudah rosak. Sebab tu kamu kena letak makanan yang kita pasturkan ni dalam peti sejuk. Tapi yang bestnya rasa dia tak berubah. Rasa dia tak berubah. Dan nutrien dia masih kekal sama lah. Okay, ini kalau dalam kilang Ni dalam kilang. Okay, dia ambil fresh milk. Okay, dia lalu heat section. Macam tadi, 32 degree Celsius. Lepas tu dia sejukkan. Lepas tu terus pergi ke supermarket. Okay, ni kaedah pempasturan. Okay. Okay. UHT milk. UHT treatment. Sama dengan UHT milk. Farm fresh. Okay, UHT milk ni dia bukannya kaedah macam ni. Dia bukan kaedah 60 degree Celsius for 30 minutes ataupun 72 degree Celsius for 60 seconds. UHT ni adalah ultra high temperature treatment. Okay. The microbes in milk can be killed using the UHT treatment. Ultra high temperature treatment. In this process, the milk is heated to above 100 degrees Celsius for a duration ranging from a few seconds to a few minutes. UHT milk can last for a few weeks or to a few years. However, the UHT milk must be consumed quickly once it is opened. The taste of UHT milk may be different from fresh milk as it has lost some of its original flavor during the UHT treatment. Dia tahan lama tapi flavor dia berubah kan? Itu high low. Yang susu HL memang dia kata UHT Tapi kalau kita buka di HL ni, susu HL ni, kita terus habiskan cepat-cepat. Tak boleh simpan-simpan lama-lama. Okay. Dia kena consume quickly once it is open. Okay. So, suhu tadi 63 dengan 72. Tapi untuk UHT suhu dia lebih daripada 100 darjah Celsius. Okay, so boleh untuk 3 kaedah ni? Pempasturan ni? Boleh Okay. Next adalah dehydration. Hydration maksudnya tambah air. Dehydration maksudnya kita keluarkan air. Okay. Kita keluarkan air. Kenapa kena keluarkan air? Sebab makanan tu bila tak ada air, mikroorganism tak boleh membiak. Okay. So contoh type of foods adalah fish, prawns, cereal, coconut and fruits. Advantages dia, food can be kept for a long time, can prevent the growth and reproduction of microorganisms and hinder enzymatic reaction. So bila tak ada air, microorganism tak boleh membiak. Bila tak boleh membiak, so makanan pun tahan lama. Okay, tapi bila kita buat kaedah dehydration, the nutrients and taste will be destroyed. Rasa dengan dia punya nutrisi dia akan musnah ataupun berubah lah. Okay, so biasanya dehydration ni dia ada 3 kaedah. Macam mana nak 3 kaedah? Okay, heat is used to remove water from food. Salt and vinegar are commonly added. Okay, bila kita dehydrate, kita akan tambah salt and sugar. Okay, ada 3 method. Kita boleh dry under the sun. Apa contoh makanan yang kita dry under the sun? Cili kering, ikan masin, ikan kering, udang kering Udang kering. Tapi saya nak pasti kismis tu dia jemur macam tu. Betul lah Hasha? Dia jemur macam tu untuk keluarkan air dia. Ikan bilis. Okay.
Next adalah kita drying over a flame ataupun drying in an oven. Nah, ini cara panas lah. Okay. Okay. Okay, so kalau kita salt and sugar ni, kita tambahkan juga contohnya penjerukan Contohnya penjerukan. Okay. Penjerukan tu juga sebenarnya adalah kaedah dehydration di mana kalau kita belajar bio, dia ada dua medium contohnya ni adalah makanan. Kita letak dia dalam, dia mesti larutan yang sangat pekat. So contohnya ni telur. Yang ni larutan ni dia boleh salt ataupun sugar ataupun vinegar. So bila dia larutan yang pekat, nanti air daripada makanan tu dia akan keluar. Ini pun kita boleh kata sebagai dehydration. Selain daripada air tu boleh keluar dari makanan tu, medium yang ekstrim medium ni, dia terlalu manis ataupun terlalu masin kan. Extreme medium ni menyebabkan microbes akan die, akan mati. Dia tak boleh hidup. Dia tak boleh hidup dalam extreme medium. So bila microbes ni mati dalam extreme medium, so makanan pun tahan lama. Siapa boleh beritahu kaedah penjerukan ni? Makanan apa yang menggunakan kaedah penjerukan? Jeruk, buah contohnya buah penjerukan contohnya buah, sayur, telur, boleh Okay. Dehydration dah. Next adalah deep freezing. Ini kena sejuk sampai sejuk beku lah nama dia. Type of food, fish and meat. Advantages dia, food can be kept longer. Frozen kan. Does not destroy the taste and colour of food. Disadvantagesnya does not sterilize. Maksudnya dia masih ada lagi microorganism, cuma dia tak aktif. Bila dalam keadaan sejuk, dia freeze, dia tak aktif. Tapi bila dia suhu bilik ataupun suhu yang sesuai, microorganism tu boleh hidup. Yang ni adalah boleh menyebabkan salmonella. Boleh menyebabkan keracunan makanan. Bila kita torkan balik makanan tu, kalau kita tak masak dengan segera, microorganism tu boleh hidup dengan aktif, so kita boleh keracunan makanan. Tu bahaya So bila tor tu terus masak. Bila dah cairkan makanan tu terus masak Food enzyme become active again at the right temperature. So dalam daging tu ada enzim tu akan bertindak balas daging tu, dia akan rosakkan daging tu kaedah dia adalah dia frozen below negative 18 degree Celsius. Ni penting sangat Frozen food ni once defrosted defrosted maksudnya tor kita dah keluarkan, should not be kept frozen again. Tak boleh masuk balik dalam peti ais This is because the amount of bacteria in it has increased. Contohnya kamu dah torkan ayam tu melekat-lekat. Lepas tu tak pakai dah semua ayam ni, kamu simpan balik. Tu bahaya. Sebab ayam tu dah banyak bakteria yang terlekat, lepas tu kita frozenkan bakteria tu balik. Tu bahaya. So bila dah tor tu terus masak semua je. Habiskan dia. Kalau tidak nanti keracunan makanan Ni berbeza dengan freeze drying. Freeze drying. Contoh freeze drying cereals. Cereals, nuts, fruits, meat, seafood, chicken, tea, coffee powder and vegetables. For example, ini adalah dingin beku kita panggil dia dingin beku. Dingin kering
Air dalam Melayu tak ingat dah. Freeze dry. Kering beku. Tak ingat dah. Pengeringan beku. Okay, dia kena kering Okay, maintain the colour, taste and nutrients of food can last longer. Tapi kaedah ni pun tak sterilize food. Tapi dia lebih tahan lama daripada deep frying ni. Deep freezing. Deep freezing Okay. So sebenarnya freeze drying ni digabungkan dehydration dengan freezing. So dia jadi freeze drying Okay, a combination of freezing and dehydration methods. Food is frozen to a temperature of about negative 50 degree Celsius. Tadi freezing ni negative 18 Yang ni negative 50. Okay. Then pressure is reduced to change water in food from ice to vapor. Okay. Water is removed from frozen food through sublimation process. Okay, contoh ni adalah durian Durian, siapa yang pernah tengok dekat YouTube cerita yang pasal dua orang Jepun tu suka sangat datang Malaysia tu, suka sangat makan durian. Apa nama dia? Icang. Siapa pernah tengok kat YouTube? Dia dua orang Jepun ni, dia suka datang Malaysia untuk makan durian. Siapa pernah tengok YouTube tu? Tak dah. Okay. So kalau kamu tengok lah, yang saya tengok, durian ni dia tak boleh lama-lama tau. Dia tak boleh biar lama-lama, nanti rasa dia macam jadi tempoyak kan? Betul tak? Rasa dia macam rasa durian kimchi saya tahu tak? Saya pun tahu. Kamu tengok juga durian kimchi. Okay. Okay. Durian ni kalau macam biar lama-lama, ataupun kita bawa durian yang macam dari pokok tu pergi ke negara lain, rasa dia lain daripada kita beli dekat negara kita. Dia macam rasa masa-masa rasa pelik sikit. Sebab dia ada kandungan air dalam dia. Air tu menyebabkan mikroorganism akan bertindak balas, so dia akan rasa macam masa-masa macam tu. Dia tak suka. So dia tak, sebab dia orang tu tinggalkan Hong Kong sekarang ni, dia nak makan durian. So kaedah dia adalah durian tu dia kena sejuk kering ni. Dia kena freeze drying ni. Okay, sampai tak ada air dalam durian tu. Okay, dan dia mesti diterbangkan masa malam tu terus sampai ke Hong Kong pada hari sama. Macam tu. Supaya boleh rasa durian yang sebenar. Okay. Nanti kamu tengok kat YouTube tu. Kamu tengok kelakar lagi kat dalam ni, Icang ni. Okay. Kamu tengok pasal durian, macam mana dia boleh makan durian di Hong Kong daripada Malaysia. Dia makan durian dari Malaysia kat Hong Kong. Nanti kamu tengok. Dia pakai kaedah freeze drying. Okay. Okay, cooling. Cooling ni dia macam sejuk je. Ni bahagian sayur-sayur. Kalau tadi freezing dekat sejuk beku kan, dekat bahagian freezer. Yang ni kat bahagian sayur tu Okay, cooling ni type of food, fruits and vegetables. Advantages dia, maintains food taste then does not destroy food nutrients. Tapi masalahnya dia tak sterilize food. Food tu masih ada microbes. Dan food does not last long. Okay, so food, dia punya kaedah dia, food is chilled at temperatures of 0 degree Celsius until 10 degree Celsius in refrigerator. So disejukkan dalam suhu dia rendah 0 sampai 10. Tapi dia tak tahan lama. So kena makan terus. Dah beli terus makan Okay, ni senang, tak ada masalah. Okay, ni vacuum packaging. Vacuum packaging. Okay. Vacuum ni maksudnya apa? Apa maksud vacuum? Siapa boleh beritahu kat saya? Dia sedut udara tu keluar. Sampai tak ada
Tak ada udara dalam tu. Tujuan dia nak keluarkan oksigen Hasha, agent tu betul Okay, type of food, groundnuts, powdered milk, fruits, vegetables and coffee powder. Example, advantages dia, food lasts longer, maintains the freshness in food, does not destroy the food taste. Disadvantages dia is used on limited food only. Tak semua food boleh pakai untuk kaedah ni Okay, food is packed in airtight container or plastic shelf, suitable to preserve food that is spoiled easily due to oxidation by oxygen, for instance, fatty food. Macam tadi saya dah beritahu, durian yang dia makan tu adalah dia letak dalam vacuum packaging juga. So bila dia datang ke negara lain, rasa dia masih dikekalkan Okay, irradiation. Irradiation dia adalah penyinaran, kita sinarkan radioaktif kita sinarkan sinaran radioaktif dekat makanan supaya kita boleh bunuh mikroorganism. Okay, tapi dia ubah juga sesuatu di makan itu. Okay, so type of food, potatoes, spices, cereals, fruits, ginger, onions and vegetables. Advantages dia kita tak tambah bahan makanan kat situ. Kita tak tambah bahan tambah makanan. Does not involve the use of chemical substance. Tak tambah apa-apa. Maintains the freshness of food. Maksudnya, food tu kita lalukan dekat sinar radioaktif dia. Okay, contohnya ada conveyor belt. Okay. Ni conveyor belt kan. Dia jalan ke arah kanan. Dia kanan. Okay, lepas tu ini conveyor belt Conveyor belt ni maksudnya laluan ni boleh bergerak lah. Okay. Lepas tu makanan tu, contoh makanan dia adalah ni. Ni makanan dia lalu sini. Ni bukan contoh makanan Okay. So makanan tu berjalan daripada kiri ke kanan. Lepas tu dekat sini ada sinaran radioaktif. Sini ada bahan radioaktif. Okay, dia akan buat sinaran. So kawasan tu akan kena sinaran tu. So yang ni sebelum dia kena irradiation. Okay. Lepas tu lepas dah kena sinaran ni, dia dah irradiate. Okay, contoh. So dia sinarkan dia. Dia lalu, dia sinarkan. Okay, tu kaedah dia. Okay. Lepas tu, disadvantages dia, bila disinarkan dia destroy certain vitamins. Okay. The dose of gamma ray is difficult to control. A very small dose cannot kill microorganisms. Tapi, kalau too much threatens health. Kalau sikit sangat dos dia, microorganism tak boleh mati. Tapi kalau terlalu banyak, nanti kita boleh kena kanser. Okay. Food is irradiated by gamma ray. Okay, sinaran radioaktif or UV ray over a short period of time. Sekejap je. To kill microorganism in food. Certain foods like potatoes are prevented from germinating. So kita nak elakkan, contohnya tumbuh-tumbuhan kan, dia akan boleh bertunas. Kita nak elakkan pertunasan tu, germinating ni. So bila potatoes ni kita sinarkan dengan radioaktif ray, nanti dia susah nak bertunas. So potatoes tu akan tahan lama. Siapa pernah tengok dia punya kentang dia, biar lama-lama dalam peti ais, dia macam dia keluar tunas dia. Tu. So mungkin potato tu tak kena irradiation dia tak disinarkan dengan radioaktif ray. Pernah tengok kat TV. Okay. Kira baguslah CGB. CGB tu apa? Cikgu. Okay. Dia ada bagus, dia ada tak bagus. Okay. So kalau dia macam bagus, dia tak tambah apa-apa. Dia ada fresh. Tapi dia tak bagus sebab dia kan pakai sinaran radioaktif. Okay. So kalau dia pakai sinaran radioaktif, kalau terlampau banyak, nanti kita boleh kena kanser.
Kalau tak pakai baguslah. Oh, yang Lilin tu. Lilin tu tak masuk dalam kita punya silibus. Okay. Last kali ni, nak habis lah. Okay. Effects of excessive usage of chemical substance in food on health. Kalau kita guna terlalu banyak chemical substance dalam food, ada banyak kesan dia. Okay. So yang pertama, kalau pakai bahan pengawet, kalau terlebih. Maksudnya asyik-asyik setiap hari makan makanan tu, lepas tu setiap masa pula. Dalam masa 24 jam tu, kejap-kejap setiap 2 jam dia makan preservatif tu, dia makan. Okay. So dia akan boleh kena asthma, itchy skin, okay, dia punya skin dia boleh gatal-gatal, upset digestive system, dia boleh menyebabkan kita punya sistem pencernaan ni boleh terkesan. Diarrhea, cake berat, destroy certain vitamins. Dalam makanan tu, vitamin dia dah tak ada dah. Okay. Kalau untuk kalori, terlebih kalori, boleh menyebabkan kanser, food poisoning, okay, sterility. Sterility ni mandul okay, lepas tu mental retarded children. Maksudnya, kalau ibu-ibu makan terlalu banyak kalori, anak-anak dia dalam kandungan masa dia kandungan mungkin boleh mentally retarded. Bukannya makan tu terus boleh kata, kau jangan makan makanan tu, nanti kau punya mental retarded. Jangan macam tu. Tapi ni untuk ibu-ibu yang mengandung, kalau makan, baby dia boleh retarded. Dia kata excessive, Fansha. Kalau sekali-sekala tak apa. Ni kalau asyik-asyik makan pewarna. Dia ambil pewarna tu dia minum. Janganlah. Okay. Bleach, food poisoning dan cancer. Flavoring. Okay, kalau terlalu banyak flavoring. Chest pain, sakit dada. Susah nak bernafas, difficulty in breathing. Migraine, sakit kepala, migraine. Brain damage in babies and children. Okay, sweetener, boleh cancer. Yang tadi aspartam semua tu kan. Kalau terlalu banyak makan, boleh cancer. Antioxidant, liver, brain and kidney damage and hair loss. Okay, sebab tu sekarang ni dia ada satu macam movement dekat dalam macam orang luar negara lah. Dia kata cuba beli makanan yang kalau boleh beli terus makan. Macam tu. Maksudnya dia tak tahan lama. Faham tak? So dia beli dekat supermarket tu, contoh beli makanan yang tak tahan lama, dia macam beli sayur tu pure sayur tu. Tak adalah macam dia kata kalau makin tahan lama benda tu macam makin bahaya lah sebab banyak tambahan-tambah dalam tu. Fast food bagilah banyak bahan tambah makanan so bahaya. Okay, jom kita uji diri sendiri. Nanti kita lepas ni kita terus habis tamat Okay, number 9. Encik Zahid managed to catch 10 large fishes during his fishing trip. What can he do to maintain the freshness of the fishes? Okay. A. Cooling. B. Drying. C. Microwaving. D. Freezing. Okay. Dia punya clue kat sini freshness kan? Okay. So jawapan dia adalah D. Cooling tu sejuk je. Kau ni mesti tak pakai peti ais ni. Kamu kena letak dalam freezer bukan dekat dalam yang tempat saya tu. Ni ikan je bit. Okay. Number 12. Which of the following is the best method of fruit preservation to prepare the following drinks? Yogurt drinks, orange. Okay, very good. Okay. Yeah, betul. Jawapannya pasteurization. Okay. Boleh tak beritahu saya 2 suhu untuk pasteurization? Pempasturan. 63 darjah Celsius dengan 72. Kalau 63 darjah Celsius, berapa lama? Okay, 30 minit. Okay. Kalau 72, bukan 15 minit. 15 saat. Dah lama sangat. 72, 15 saat Okay. Which food preservation process uses radioactive substances?
Okay, betul jawapannya iridation. Very good. Okay, the best method of food preservation to prepare the following processed food is? Betul, pasteurization. Anda sebab dia susu Tadi tu yogurt, yang ni susu pula. Anda very good semua. Dapat jawab dengan baik. Okay. Habis dah. Hari ni faham Kalau tak faham nanti saya akan bagi link video, nanti kamu tengok. Tengok lagi. Okay, very good. Okay, thank you Okay dah, habis ya. So kita berhenti sekarang boleh? Okay. Kita jumpa lagi untuk minggu depan. Okay, jom sarapan. Jom. Okay, thank you. Bye. Annyeong. Assalamualaikum. Terima kasih.